Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan menyentuh berkaitan dengan topik yang ketiga, logik dan metodologi. Okey, ini antara hubungan kuliah khusus falsafah dan isu semasa. Kuliah yang kedua, kuliah pertama, hukum negara, falsafah, lanjutan daripada falsafah, epistemologi, metafizik, psikologi, sosiologi, logik dan metodologi, ideologi, dekolonisme, kemudian pelbagai kajian kes gila. Okey. Benda ni kita akan sentuh lah. Dan minggu ni kuliah yang ketiga kita akan sentuh logik dan metodologi. Dan minggu hadapan insya-Allah psikologi dan sosiologi, kemudian metafizik, epistemologi, ideologi, dekolonisasi dan pelbagai kes lagi. Okey, definisi logik dari segi sudut kita akan sentuh. Logik dan metodologi ni, definisi logik dari segi sudut etimologi dan terminologi, dari segi istilah bahasa dan istilah dia. Kemudian kepentingan ilmu logik, kedudukan logik, mantik dalam sudut kualifikasi ilmu, kemudian logik dan penghujaan dia. Disebut sebagai definisi sebagai logik dari segi sudut etimologi dan terminologi. Kepentingan ilmu logik, kedudukan logik, mantik dari sudut kualifikasi, yakni ilmu epistemologi. Kita akan buat carta kategori ilmu falsafah. Kemudian logik ini ada klasik dan juga ada moden. Seterusnya adalah kita melihat pada definisi logik dan sudut etimologi serta terminologi. Menjelaskan ni, hasil pelajaran kuliah kita akan menjelaskan kedudukan ilmu falsafah, logik dan ilmu falsafah dengan ilmu falsafah, serta menjelaskan pelbagai kesalahan dalam berfikir dan penghujaan atau falsafi. Kemudian kepentingan ilmu logik menjelaskan kepentingan ilmu logik yang merupakan satu seni kerangka berfikir yang membolehkan manusia berfikir dengan betul, kemas dan teratur. Ini skill ataupun seni dari segi sudut ilmu logik. Bila kita ada skill ilmu logik itu, maka pertuturan kita, percakapan kita dan kaedah kita berfikir juga akan menjadikan satu benda yang tersusun. Dikedudukan logik atau ilmu mantik dari segi sudut epistemologi menguraikan kualifikasi ilmu kepada ontologi, epistemologi, aksiologi serta kategori logik kepada induksi sosiologis. Kemudian logik dan penghujaan menganalisis logik dan penghujaan untuk penghasilan dan penjenaan ilmu yang baru. Kemudian kita tengok definisi sebagai ilmu logik. Etimologi menyebut bahawa bahasa berasal daripada bahasa Yunani. Yang kata logik ini logik daripada bahasa Yunani, iaitu logos, bermaksud kalimah, diskusi, akal. Peraturan ta'aqqud logik didefinisikan sebagai kajian prinsip penaklukan yang betul, perkataan yang benar, fikiran yang betul ataupun benar. Ini logik bagi akal. Berlogik benda tu, logik ni pasal apa? Pasal kipas ni berpusing. Pasal sebab logiknya ada benda yang menyokong dia. Tak logik ni. Pasal logik sebab apa? Kipas ni berpusing tapi tidak ada apa? Tidak ada benda yang menyokong dia. Jadi bila sebut logik ini, akal dapat menambah dengan apa? Dengan sempurna lah. Kalau kematian manusia itu sendiri, dengan logik ni ada apa? Ada penyakit yang menyebabkan kematian dia. Okey, logik. Tapi dia mati dengan sebab tak tahu tiba-tiba mati. Tak logik ni tiba-tiba boleh mati ni. Dia macam tu. Logik ni dia fikiran yang betul atau benar. Jadi logik adalah cabang falsafah dan bahagian aksiologi yang mengkaji prinsip-prinsip penaklukan yang betul.
Jadi ilmu logik ini melatih, mendidik, mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek fikir dengan menggunakan metode berfikir. Jadi sebenarnya kita sudah berada dalam fikiran yang logik. Kita sudah berfikiran yang logik. Dan inilah yang menyebabkan kadang-kadang manusia dia tidak boleh menerima satu benda yang tak logik, yang tak masuk dengan akal dia, kita kata. Tak masuk akal contoh hang ni. Ada ke syurga ni? Itu kadang-kadang dia akan pergi kepada apa? Kepada satu peringkat, yang mana peringkat tersebut kita sebut sebagai sam'iyat, iaitu kita hanya mendengar sahaja. Dan logik ini kita yakini dengan apa? Dengan adanya Al-Quran, iaitu dengan keimanan. Yang menerangkan tentang Al-Quran, menerangkan tentang syurga, neraka dan sebagainya. Jadi, ilmu logik penting. Ilmu logik ni penting. Dari sisi dulu kita duduk di alam duniawi ini. Sebab dunia ini kita faham dengan darul asbab. Bila sebut darul asbab, mesti kena ada logik dia untuk satu benda itu berlaku. Contohlah, sebagai contohnya kita kata hari ini, kita tak bekerja apa pun tak kerja. Bila kita tak kerja, tiba-tiba main pergi anak satu apa, duit seketui main duduk atas meja kita, selak bawah bantai pun ada duit, kita kata hang ni tak logik, dia kata. Dia kata, apa dia ni duit sampai duk main, terbang main apa semua ni, pelik ni. Tapi kalau kita kerja, kita akan dapat upah, pergi duduk bank, kita pun ada duit kita, jadi logik pergi akal. Maka logik kita dunia ni macam tu. Tapi ada satu ketika yang Allah Subhanahu Wa Taala berjadikan benda yang tak logik. Sebagai contoh, Sayyidatina Maryam. Bagaimana? Apabila duduk dalam mihrab, di tempat beribadah Sayyidatina Maryam, itu ibu Nabi Isa alaihi salam. Jadi bila duduk dalam mihrab itu, tempat beribadat, dia tak berada hubungan apa langsung dengan manusia. Dia tidak ada hubungan langsung dengan manusia. Apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia satu makanan, yang makanan tersebut luar daripada musimnya. Kalau contoh kita makanan tersebut pada musim panas, buah ni musim panas, buah temikai, buah anggur. Ada ketika musim sejuk. Musim sejuk pula buah yang mana? Buah orange. Dia mai pada musim panas. Jadi benda tu tak logik. Hari ni mungkin kita boleh kata kita boleh simpan dalam freezer dan semua, kita boleh tahan dia sampai musim di luar musim. Tapi dulu tak ada macam tu. Jadi bila keadaan yang macam tu, menunjukkan bahawa ini kuasa yang kadang-kadang menangkawi logik. Jadi sebenarnya ilmu logik ini penting bagi kita dunia ini darurat sebab membezakan proses berfikir yang benar daripada yang salah. Menajamkan akal fikiran, membina kebenaran dalam berfikir. Memelihara daripada kesalahan dalam berfikir. Jadi cabang filsafat ini yang mempelajari asal mula atau sumber struktur, metod dan sahnya, iaitu validasi pengetahuan. Ini epistemologi. Ontologi menjelaskan secara eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan pada sebuah knowledge, pada asas knowledge lah, pada sebuah asas knowledge atau asas pengetahuan. Asal usul adalah suatu teori ataupun fenomena yang berlaku. Menjelaskan secara apa? Eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan kepada sebuah asas pengetahuan. Jadi asal usul suatu teori atau fenomena yang berlaku. Ini disebut sebagai ontologi. Manakala aksiologi pula ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia kalau kita boleh memanfaatkannya dan tentukan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang benar. Ini aksiologi. Ilmu satu ilmu yang hakikat dan juga manfaat. Bila kita memahami benda tersebut, kita akan guna dia sebaiknya. Sebagai contoh, kita tahu, kegunaan sebuah kenderaan untuk memudahkan kita bergerak. Maka, segi aksiologinya, kita akan memanfaatkan menjaga kenderaan tersebut. Tak nak bagi rosak, tak nak bagi kita kata
menyusahkan kita, akhirnya kita akan menjaga dia. Cukup time, tukar minyak hitam, contoh. Ada kita kata apa, sampai satu masa habis rotek dia, kita membaharui dia. Sebab apa? Kita takut polis main kacau ke apa semua kan. Jadi benda tersebut satu ilmu aksologi. Jadi kualifikasi tentang ilmu ni pula, kita pembahagian ilmu ini disebut sebagai ilmu akli dan nakli. Dia ada ilmu akal dan nakal. Nakal ni nakli. Kita mengambil daripada Al-Quran dan juga hadis. Akli ini akan kita berfikir. Jadi wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala dia ada akli dan nakli. Akli ini wujudnya Allah Taala dengan adanya alam dan juga manusia ni. Manakala kita sebut nakli ini pula adalah ilmu yang berasaskan kepada Al-Quran dan juga hadis. Yang kita menyebut qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dalil yang menentukan bahawa adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alat penerima ilmu, yakni kita ada susunan ilmu tersebut, hierarki dia. Yang pertama adalah ilmu wahyu. Yang kita tahu ilmu wahyu ini daripada apa? Al-Quran dan juga hadis. Disebut Al-Quran ini ia merupakan kalam Allah, iaitu kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan tulisan manusia. Manusia tak mampu untuk menjelaskan Al-Quran itu secara kita dapat, secara tersusun, secara dengan pelbagai gaya bahasa yang cukup cantik, uslub yang cukup indah sehingga tidak mampu ditandingi oleh mana-mana manusia. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada manusia dengan apa? Fa'tu bisuratin min mithlih, iaitu datangkan Al-Quran, datangkan kita kata apa? Satu surah yang boleh sama dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Maka bila keadaan macam itu, tidak ada langsung manusia yang mampu untuk menciptakan. Tidak ada seindah kata, bahasa, gaya bahasa yang boleh sama dengan Al-Quran. Dan Allah datangkan melalui siapa? Baginda Nabi SAW, iaitu Rasul. Sebagai wasilah ataupun sebagai perantaraan yang menjelaskan kepada manusia. Maka bila Nabi SAW menjelaskan satu ayat itu, yang mafhum dan lafaz itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu Al-Quran. Manakala satu ilmu, kita hierarki ilmu juga, atau kedudukan ilmu juga melalui ilmu hadis. Ilmu hadis ini pula satu ilmu yang datang daripada Nabi SAW melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi lafaz melalui baginda Nabi SAW. Ini beza dia. Lafaz melalui baginda Nabi SAW. Tapi Al-Quran lafaz itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beza dia. Al-Quran ilmu, Al-Quran kita tahu Al-Quran itu dan juga hadis. Tetapi kedua-dua itu merupakan adalah ilmu wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita sebut hadis itu sebagai wahyu? Sebab Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Iaitu Nabi SAW tidak menyebut ataupun berkata, melakukan perbuatan melainkan itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada hawa nafsunya. Ilmu wahyu pula, ilmu ilham ini, ilham adalah satu tanggapan emosi secara langsung terbit dari dalam hati manusia. Dia memang satu ilham, dia kata. Satu perasaan insting dalam hidup dia. Terutama ibu terhadap anaknya, suami terhadap isterinya, isteri terhadap suaminya, anak terhadap ibunya. Dia kata berasa macam teringat sangat kat mak ni. Mesti ada satu benda ni. Oh, boleh telefon mak. Oh, mak tak sihat ke. Anak mak pula berasa ada benda tak kena ke anak aku ni. Kadang-kadang dia main melalui mimpi. Itu kata-kata ilham ini pelbagai. Allah datangkan melalui perasaan, Allah datang melalui mimpi, yang itu bukan diturunkan kepada siapa? Manusia biasa. Wahyu diturunkan kepada para anbiya ataupun para pesuruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ilham ini semua orang boleh dapat. Dan ilham yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ini kadang-kadang merupakan alamat pada seseorang. Sebagai contoh, kita kata apa? Ketika mana dua orang yang ditangkap, yang dipenjara ketika mana zaman Nabi Yusuf alaihi salam, yang duduk bersama-sama dengan penjara Nabi Yusuf alaihi salam. Bila duduk dalam tu, apa yang berlaku? Seorang bermimpi kata dia ni diberikan minuman, dan seorang lagi kepalanya dimakan oleh burung. Maksudnya letaknya roti itu atas kepala dia dan dimakan oleh burung. Dan maka itu ilham melalui mimpi. Jadi
ditakwilkan mimpi tersebut ataupun ditafsirkan mimpi tersebut, orang yang makan kita minum air tadi ni dibebaskan. Manakala orang yang rutinnya dimakan oleh burung di atas kepalanya akan dipancung. Maka itu merupakan ilham. Dan kita pun kadang-kadang Allah telah bagi ilham melalui mimpi ataupun melalui perasaan. Kemudian ilmu empirikal ni, ilmu yang berdasarkan fakta, ditanggapi oleh pencahaya indera zahir seperti ilmu sains tabiat. Jadi ilmu empirikal ni ilmu yang ada pembuktian dia. Oh, ni kelebihan kita makan, kita makan timun. Atas sebab apa? Timun ni satu sayuran yang menunjukkan badan, dibuktikan. Kemudian dan baginda Nabi SAW juga telah menjelaskan dalam satu kaedah buat timbun nabawi ini, iaitu bila kita makan benda yang panas, kita makan benda yang sejuk. Kita dah makan durian ataupun kita makan durian, kita makan dengan apa? Dengan buah manggis untuk sejukkan balik. Ini segi kita ilmu empirikal yang dibuktikan dengan sains, dan juga ada ilmu yang melalui baginda Nabi SAW untuk kegunaan dan juga manfaat kepada manusia. Akan merupakan alat untuk merumus dan membuat kesimpulan terhadap fakta-fakta tersebut. Di logik penghujahannya, perkataan logik berasal daripada perkataan Yunani logos, bermaksud kalimah. Logik adalah cabang falsafah. Didefinisikan sebagai kajian prinsip-prinsip penaklukan yang betul. Logik penelaah hujah-hujah bagi tujuan membezakan antara penaklukan yang baik dan buruk, menyiasat kriteria normatif untuk kesimpulan dan demonstrasi yang sah. Ini logik. Jadi logik ini satu ilmu yang menghujahkan balik kita ni ini betul benar ni. Betul. Kita kata pasal apa benar, kita kata kenderaan ni motor ni pasal apa dia tak menenangkan manusia, logik dia pasal dia ada enjin. Basikal ni nampak menggunakan keringat manusia, logik dia pasal kita kena kayuh dia. Jadi penhujahan terdiri daripada tuntutan premis di mana satu kesimpulan cuba dibuat daripada premis tersebut. Semua manusia fana. Premis pertama kata semua manusia inilah fana. Premis kedua kata apa? Socrates kata adalah manusia. Socrates adalah manusia dan Socrates fana. Kesimpulannya Socrates ni fana. Dia sebut ni semua manusia ni betul lah, semua manusia ni akan disebut fana ni dia akan binasa lah. Binasa. Disebut Anas fana. Memang kita Ustaz akan binasa, betul. Satu ketika kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan melalui kematian dia. Deduktif, abduksi, heuristik. Ini pengujahan terbahagi kepada beberapa kaedah lah. Deduktif, abduksi, kemudian heuristik. Ini 4 benda yang kita nak tengok. Deduktif ni, Kasim akan mati. Kasim adalah manusia. Semua manusia mati. Deduktif. Betul lah. Kasim ni akan mati. Betul. Jadi penhujahannya Kasim adalah manusia. Ini segi ilmu mantik lah, ataupun ilmu logik. Deduktif lah. Arif adalah seorang pelajar yang bermain bola. Amin seorang pelajar yang bermain bola. Kesimpulannya semua pelajar bermain bola. Jadi tidak mempunyai syarat seketat kaedah deduksi, mempunyai elemen ketidakpastian. Kesimpulannya tidak semestinya benar. Jadi satu premis ni, satu tempat tersebut kita kata okey, kawan ni main bola, kawan ni pun main bola. Si A main bola, si B pun main bola. Jadi maksudnya semua orang main bola. Tapi ketidakpastiannya apa dia? Kemungkinan ada lagi orang yang tetap perasan di situ yang tak bermain bola. Tetapi nak penhujahannya kita semua orang sini main bola. Clear. Okey, deduktif pula lah, semua manusia mati. A adalah manusia, A akan mati.
Jadi deduktif ni dia terbalik pada deduktif. Deduktif ni dia kata Kasim akan mati. Jadi Kasim akan mati, semua manusia akan mati. Kita letak pada individu tempat tersebut. Tapi bila sebut deduktif ini dia terbalik, semua manusia akan mati. Yes. Sama ada awal ataupun lambat, tapi ia adalah manusia. Bila sebut dia adalah Kasim itu adalah manusia dan Kasim itu akan mati. Di semua pelajar akan menghadiri kelas. Arif seorang pelajar. Arif menghadiri kelas. Jika semua penuh benar, maka kesimpulannya adalah benar. Semua pelajar menghadiri kelas. Okey, semua benda tersebut semua kullu tulab hadirun. Kullu tulab hadirun. Semua pelajar ini akan menghadiri sekolah, menghadiri kelas. Jadi Arif ni pula sebahagian daripada siapa? Daripada pelajar tersebut. Jadi Arif pun juga ramai, pasal semua orang ramai. Jadi bila macam tu, kesimpulannya Arif menghadiri kelas. Sebab apa? Sebab Arif termasuk pada semua orang pelajar. Faham tak? Cerita dah macam ni. Okey, satu kita kata semua orang datang. Dalam semua orang tersebut ni ada satu orang yang kita nak kelas dia sebagai Arif. Jadi Arif menghadiri kelas, kita faham lah bahawa semua orang datang, Arif ramai. Tapi kalau kita kata pula semua orang ramai kecuali illa dia ada illa ataupun kecuali seorang tak ramai. Jadi berkemungkinan mungkin Ahmad ke, mungkin Arif ke, mungkin Ali ke. Jadi dia ada ketidakpastian di situ. Tapi bila kita sebut semua ramai, pasti dah semua orang datang. Arif ke, Ali ke, Abu ke, semua ramai. Okey? Itu kaedah deduksi. Abduksi semua manusia mati. A kan mati, A adalah manusia. Jadi Aminah sedang tersenyum sambil memegang selit keputusan. Di kesimpulannya, Aminah mendapat keputusan yang baik. Aminah telah memulangkan diri dengan baik. Aminah memahami subjek pelajarannya. Jadi kesimpulannya cuba dibuat bagi menjelaskan kenapa sesuatu itu berlaku dengan cara thinking backward. Maksudnya apa? Kita fikir apa yang boleh menjadikan kawan ini berjaya. Bila dia pegang selip senyum, mustahil dia nak senyum dalam keadaan dia bersedih. Mustahil. Reaksi muka dia dan kelakuan dia akan menzahirkan apa yang berlaku pada diri dia. Itu sebab kalau kita pergi hospital, dia akan tunjuk lambang muka tu. Berapa dia punya apa? Kita kata kategori. Sakit sangat ke? Okey ke? Ataupun yang ni sihat ke? Ini orang kata apa? Zahir itu menjelaskan keadaan dia. Itu sebab kadang-kadang kita menghukumkan pada zahir dia. Kita tak hukum pada batin dia, kita hukum pada zahir dia. Jadi bila kita nampak, sebagai contoh nampak tohara. Bila kita nampak ada tai, ada air kencing, najis, maka kita dah itu adalah nampak air kencing, maka tahu tempat itu adalah najis dan tak bentuk kita nak guna sembahyang semua. Sebab kita nampak zahir. Okey, tapi kalau kita tidak nampak zahir, kita boleh berkenan kita kata tempat ini adalah bersih dan kita boleh melaksanakan sembahyang di situ. Macam putusan di slide ni juga dia menjelaskan kata apa? Aminah pegang selip dalam keadaan dia tersenyum. Jadi kita tahu dah bahawa selip peperiksaan tadi ini melambangkan kejayaan dia. Bila kita tahu satu orang kejayaan tersebut, mesti dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh, dia mengulang kerja pelajaran dia melaksanakan apa yang dipenuhi oleh guru dia, yang nak dipenuhi oleh guru dia. Maka dia juga memahami setiap subjek yang dia ada. Okey, kita tahu semua satu fail ataupun satu tulisan tak elok. Tetap muka dia akan berbeza juga. Kita kata, macam mana aku boleh dapat ni? Yang lain semua okey. Tengok, AMAT ni ada something wrong somewhere. Apa masalah dia aku buat? Nak kata aku tak ulang kaji, aku ulang kaji lah. Akan keluar satu kerisauan, satu kegelisahan, satu benda, reaksi muka yang tidak ceria. Okey? Ini disebut sebagai abduksi. Yang kita buat, yang kita lihat melalui apa? Secara apa? Zahir dia. Okey? Try and error. Try and error ni merupakan mencuba berbagai cara sehingga menemui penyelesaian dia. Arif mencuba berbagai teknik belajar untuk mencari yang berkesan untuknya. Kesimpulannya, membuat nota bergambar adalah teknik yang berkesan untuk Arif. Ini kita sebut sebagai bersifat pendorakaannya heuristik.
heuristik ni penting. Heuristik ni penting untuk kita ada satu kaedah yang boleh menyelesaikan kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak heuristik dalam kehidupan kita, mungkin kita akan jadi orang yang tak ada langsung berusaha mencari satu benda yang baharu atau menyelesaikan masalah kita. Maka kita sebut sebagai bersifat penerbakaan dia. Jadi kita try and error. Try and error ni mungkin berlaku, mungkin dia ataupun tidak. Satu orang ni dia tak faham saja sejarah. Dia kata sejarah is very, dia kata difficult lah subjek ni. Pasal apa susah sangat lah. Apa pasal dia susah sangat? Sebab aku ni tak boleh nak membaca secara lama. Bila lama sikit ni, saya dia mula nak mengantuk, dia mula hilang fokus. Akhirnya dia kata apa? Okey macam ni lah. Kita try buat Pertamina tengok yang meringkaskan balik satu karangan yang panjang. Satu insya ataupun satu petikan yang panjang. Jadi berkemungkinan macam tu, apa yang berlaku? Dia pun cuba, tak boleh lah. Buat petikan panjang pun tak boleh. Baca pun lagi tak boleh. Rupa-rupanya dia kata apa? Berkemungkinan kena buat kaedah apa? Menghafal lah. Mungkin dia kata dengan kaedah menghafal akan memahami dia secara apa? Mendalam. Mana nak tahu, kita kata ada setengah orang dia jenis macam tu. Ada setengah orang dia jenis macam tu. Ataupun teknik bergambar tak? Dia kata nak ingat Kota Melaka ni sejarah 1957 ke? Nak ingat tarikh kemerdekaan ni pun angka cukup payah nak ingat. Dia kata cara tulisan ni, kalau buat secara tulisan ni susah nak ingat. Mungkin dengan angka dia akan cepat ingat. Itu kurang. Maka itu kaedah try and error. Kemudian lateral thinking ni pula mengubah pendekatan dalam penyelesaian suatu masalah. Arif minum kopi untuk mengelakkan rasa mengantuk di dalam kelas. Tapi Arif seorang yang tidak mempunyai waktu tidur yang tetap. Kesimpulannya, Arif sepatutnya mengambil pendekatan menyusun waktu tidurnya agar tidak mengantuk dalam kelas. Mengubah pendekatan, okey. Bila sebut mengubah pendekatan ni, sebagai contoh, kita bawa kenderaan. Dalam perjalanan yang panjang. Jadi bawa kenderaan ketika waktu malam. Dia kata aku mengantuk lah. Bawa kenderaan ketika waktu malam. Sebab apa? Dia kata mungkin senang, cuaca pun tak panas. Jadi dia ubah pendekatan dia. Pasal mengantuk sangat ni waktu malam, minum kopi pun tak jadi. 100 plus, bukan 100 plus. Kalau kita dapat Red Bull ni sampai 5-6 botol lah. Duduk macam tu, mata masih mengantuk tu. Dia kata, wah ni kan. Maka dia ubah cara dia. Perjalanan dia ketika waktu siang. Tu siang tak mengantuk. Dia kata, malam lah mata tak tahan. Pasal duduk berlawan dengan apa? Dengan lampu kenderaan luar. Ataupun kata luar lori ke apa semua yang terang lampu budak, mata kita tak tahan, bersilau apa semua. Akhirnya kita mengantuk. Dan kita terlalu letih ke. Maka dia ubah pendekatan. Dia bawa kenderaan ketika waktu siang. Maka tak mengantuk. Itu cerita dia. Okey, pendekatan dalam kaedah heuristik dalam fikir, prinsip kebiasaan, pengalaman. Yes, kebiasaan, pengalaman itu penting. Bila kita try macam ni tak kena, kita try pula macam ni, macam ni. Okey. Pembelajaran dalam pelaksanaan, kebergunaan, pemikiran logik, kesungguhan kerja individu. Falsafinya, harimau dan singa adalah pembunuh yang ganas. Kucing adalah pembunuh yang ganas. Ini filosofi dia. Harimau dan singa adalah pembunuh ganas. Okey, pada tempat dia dan keadaan dia. Dan kucing juga satu pembunuh yang ganas pada tempat dan keadaan dia. Dia boleh bunuh tikus. Harimau boleh bunuh serigala, boleh bunuh kita kata kambing ke apa ke. Pada keadaan dia juga. Ini dia sebutnya. Dia falsafi kerelevan. Relevanan. Apa jadi ini? Falsafi penyimpulan tidak relevan. Okey, bersandarkan kekuatan. Serangan pribadi, serangan institusi pribadi, kejahilan, menagih simpati, menagih sokongan popular, merujuk kepada autoriti, jamak solat cerun lincin. Relevan lah. Jamak solat cerun lincin, relevan lah. Jadi samar ni pula
amfiboli, iaitu mengelirukan komposisi gubahan. Kemudian pembahagian fakta, ujahan berputar, generalisasi, analogi lemah. Di kaedah-kaedah lain, teori simbolik ni pula teori linguistik, teori dialog dan dialektika. Jadi teori simbolik ini, teori logik simbolik ini mengkaji bukan saja daripada perkataan, malah daripada perkataan, malah kepada ayat dan reaksi manusia suatu sebutan. Teori membahagikan kajian makna teori ini membahagikan kajian makna kepada 3 bahagian, iaitu semantik, arti penting, sintaktik dan pragmatik. Dialog ni pula cara berfikir di mana benda dan fenomena dianggap dalam pembentukan dan perkembangan dalam ahli falsafah tersendiri. Ia merupakan seni memujuk, memikat, berdebat dan menakul idea yang berbeza. Kemunculan kaedah ini bermula daripada Plato. Dia menggunakan dalam dialognya sebagai kaedah untuk mencapai kebenaran versi mereka. Okey, kaedah ini terus dibawa oleh ahli falsafah Jerman iaitu George Hegel pada kurun yang ke-19, pada abad yang ke-19. Kaedah dialektik adalah bertentangan dengan metafizik yang membahas asal-usulnya untuk mencari sifat sebenar realiti. Ya, metafizik ni kita menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tidak nak boleh bahas asal-usulnya, tapi dialektik ni adalah berlawanan dengan metafizik. Okey. Dialog ni satu fenomena yang dianggap sebagai apa? Pencambahan dalam ilmu. Kalau tidak ada dialog, kita tidak akan berkembang keilmuan kita. Okey, tengok linguistik pula. J.W.M. Weher berpendapat bahawa semantik adalah cabang linguistik yang akan membahas arti atau makna. Abdul Shir mengatakan semantik merupakan bidang kajian linguistik yang mana objek penelitian adalah makna bahasa. Okey, logik moden ni pula muncul di zaman moden era sains dengan metod induksi sebagai metodologi asas. Penaklukan secara induksi dimulai daripada kes-kes khusus hingga meningkat kepada perumusan kesimpulan secara umum. Metod kajian induksi adalah bentuk mengkaji sebahagian fakta atau simpel-simpel yang tertentu sahaja yang boleh dikaji. Kemudian penaklukan kesimpulan dibuat secara menyeluruh dengan meliputi objek-objeknya yang dikaji atau tidak dikaji. Ini kita sebut sebagai logik moden. Kita sebut logik moden hari ini satu benda yang akan boleh diempirikalkan. Iaitu boleh dengan pembuktian. Kita boleh dengan pembuktian. Secara klinikal ke ataupun secara lapangan. Okey. Dan kemudiannya pula, tak ada apalah. Dia menunjukkan bahawa ini kaitan dengan falsafah yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, pemikiran kita dan gaya hidup kita untuk menjadikan kita satu manusia yang tertib, berintelektual dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.